500 atau 600 bilion ringgit, rakyat tuntut penjelasan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pegawai Kementerian Kewangan MOF mengesahkan bahawa ada pelanggaran serius prosedur berhubung dakwaan perbelanjaan hampir 600 bilion ringgit ketika pentadbiran kerajaan diterajui Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. MOF ada memberi makluman mengenai beberapa pelanggaran terbabit, tetapi ini terserah kepada siasatan untuk melihat sejauh mana pelanggaran, rasuah atau penyelewengan yang berlaku. Katanya pada sidang media selepas pengerusikan mesyuarat khas Kabinet kemarin. Beliau sudah menyerahkan perkara itu untuk disiasat jabatan berkaitan. Tapi setakat saya tahu dan diberi makluman, ada beberapa pelanggaran serius terutama bila luluskan projek, perolehan terlalu banyak, markup tinggi. Parti-parti tertentu belanja tinggi menunjukkan keupayaan mereka berbelanja luar biasa, katanya. Perdana Menteri berkata secara peribadi beliau tidak cenderung untuk menumpukan hal atau perkara lama, sebaliknya mahu menumpukan kepada pengurusan ekonomi dan tadbir urus negara. Bagaimanapun, sama ada Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI akan ditubuhkan bagi menyiasat perkara tersebut, Anwar berkata perkara itu belum dibincangkan Kabinet. Sementara itu, Mahyadin dalam kenyataannya menyelar Kerajaan Pakatan Harapan yang didakwanya mahu mendiamkan kritikan. Nampaknya baru beberapa hari menjadi kerajaan, PH tanpa segan silu telah menggunakan pihak polis untuk menekan pemimpin yang tidak sehaluan dengan mereka. This is a clear attempt at silencing dissent. Ini berbeza sekali dengan janji reformasi institusi mereka untuk menjamin kebebasan institusi-institusi penting negara tanpa campur tangan politik termasuk PDRM, katanya. Presiden Bersatu itu berkata beliau tidak pasti dari mana angka sebanyak 600 bilion ringgit itu dipetik. Saya agak ia merujuk kepada 8 pakej rancangan ekonomi bernilai 530 bilion ringgit yang saya laksanakan semasa saya menjadi Perdana Menteri untuk membantu rakyat dan perniagaan yang terjejas semasa tempoh pandemik. Saya tidak takut untuk disiasat kerana saya tahu saya tidak seleweng duit rakyat yang diamanahkan kepada kerajaan untuk digunakan bagi tujuan membantu rakyat ketika zaman susah, ujarnya. Ketika kempen pilihan raya umum ke-15 pada 15 November lalu, bekas Ketua Menteri Melaka, Adli Zahari berkata Pakatan Harapan akan menjalankan siasatan terperinci terhadap Mahyadin kerana didakwa membelanjakan 500 bilion ringgit ketika pandemik COVID-19 2 tahun lalu. Jika ada penyelewengan, kita akan ambil tindakan pendakwaan kerana ia adalah wang negara, kata Naib Presiden Amanah itu. Sebaik saja Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri, Pengarah Biro Mobilisasi Amanah Sani Hamzan segera mendesak agar sebuah Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI ditubuhkan bagi menyiasat tujuan perbelanjaan digunakan daripada dana kecemasan 500 bilion ringgit ketika tempoh darurat. Kita akan ke situ. Sebab 500 bilion ni banyak. Dulu kes 1MDB 2.6 bilion dan dikatakan 42 bilion lah. Yang ini 500 bilion. Maksudnya 10 kali ganda lagi lah. 10 kali ganda lagi. 500 bilion ni. Tak ada audit, tak bawa ke parlimen. Jadi kita nak tahulah benda ni. Tak bawa, kalau belanja betul tak ada masalah. Apa nak takut? Kan? Yang kita takut ni belanja tak betul lah. Kalau belanja tak betul, sila jawablah. Kita minta pihak SPRM, kalau terpaksa tubuh satu Suruhanjaya Siasatan Diraja, siasat benda ni, kena tubuh. Kena tubuh. Pada saya kena tubuh. Saya rasa mungkin ini skandal yang paling besar lah. Semenjak zaman Nabi Adam dan juga Nabi ni, Hawa, saya ingat ini skandal yang paling besar lah. 500 bilion ni. Yang itu. Kita minta siasat lah. Kita minta siasat. Ahli Parlimen Hulangan itu turut membuat laporan polis berkaitan isu berkenaan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi, Kuala Lumpur pada 30 November lalu. Sementara itu, UMNO turut menyokong penubuhan segera RCI bagi menyiasat dakwaan perbelanjaan hampir 600 bilion ringgit tersebut. Ketua Penerangan UMNO Isham Jalil berkata menerusi RCI ia dapat membuktikan ke mana wang tersebut digunakan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan proklamasi darurat sepanjang Mahyadin menjadi Perdana Menteri, iaitu tatkala Parlimen digantung daripada bersidang. Walaupun ramai yang terpedaya dengan video TikTok termasuk yang membayar dengan fitnah yang menakutkan rakyat agar mengundi Perikatan Nasional, semangat pengundi yang bijak dan ingin perubahan tetap menolak parti tersebut. Jika Perikatan Nasional menang pada pilihan raya umum ke-15 lalu, isu 500 bilion atau 600 bilion ringgit yang tidak diketahui nilai sebenarnya yang dibelanjakan semasa Parlimen digantung akan terkubur begitu saja.
Anwar juga membidas kritikan sesetengah pihak yang mempertikai tindakan beliau berhubung kleptokrasi dipercayai merujuk kepada pelantikan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid sebagai Timbalan Perdana Menteri. And it's interesting that those who have been using this kleptocracy are themselves very much compromised in many of these big dealings, benefiting their sons or children or in-laws. So I must remind them that if you really want to get to the bottom of it, you must be prepared to be truly transparent and be truly investigated. Katanya lagi, beliau juga mencabar agar pihak yang mengkritik itu melakukan pengisytiharan harta. Anwar tidak memperincikan anak siapa atau menantu siapa yang dimaksudkannya. Namun, kisah menantu pemimpin Perikatan Nasional ini telah lama menjadi buah mulut dalam kalangan pemimpin UMNO sejak Iris Corporation Berhad mengumumkan anak syarikatnya, Iris Information Technology System Sdn Berhad, menerima surat tawaran projek LOA bertarikh 29 Januari 2021 daripada Kementerian Dalam Negeri KDN untuk membangun dan membekalkan sistem imigresen bersepadu nasional untuk Jabatan Imigresen Malaysia bernilai 1.159 bilion ringgit. Tempoh kontrak tersebut ditetapkan selama 54 bulan bermula 1 Mac 2021 sehingga 31 Ogos 2025. Mengulas mengenai kenyataan Anwar itu, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT, Datuk Dr. Fuad Zarkashi mendesak agar siasat secara terus kes menantu Mahyadin yang didakwa terlibat dengan projek NIIS Jabatan Imigresen tersebut. Projek itu lulus ketika Parlimen digantung kerana COVID-19, maka siasatan wajar dibuat kerana Mahyadin sering bercakap isu kluster mahkamah dan kleptokrasi. Hentikan hipokrasi Mahyadin, tegas Fuad. Inilah akibatnya apabila tidak mengamalkan ketelusan. Apabila berbelanja besar tanpa diketahui dari mana sumber dananya, sudah tentu ia akan dipersoal. Benar atau palsu, dakwaan wujud pelanggaran tata kelola berhubung dana 500 atau 600 bilion ringgit dan penganugerahan projek tanpa tender itu pastinya menambah buruk persepsi antarabangsa terhadap Islam. Cukupkah hanya dengan menafikan atau meminta yang menuduh mengeluarkan bukti sedangkan anda sendiri tidak mengamalkan good governance dan bersikap tidak telus?